3, 2, 1, 0. Okey geng, hari ni kita akan buat video penerangan mengenai kelapa sawit. Okey, jom, let's go. Saya akan menerangkan mengenai batang kelapa sawit. Okey, batang kelapa sawit adalah berbentuk silinder dan ketinggian batang kelapa sawit boleh mencapai 18 hingga 24 meter. Okey, pertambahan batang kelapa sawit boleh mencapai 45 cm per tahun dan juga pertumbuhan batang tersebut, batang kelapa sawit juga boleh mencapai 100 cm jika jarak tanaman pokok kelapa sawit ditanam secara bersesuaian. Okey, pokok kelapa sawit yang matang terdiri daripada satu batang tunggal yang menumbuh secara menegak dan secara seragam. Okey, mengenai purata diameter batang kelapa sawit boleh mencapai 30 hingga 60 cm dan boleh bertumbuh sebanyak 45 hingga 90 cm per tahun. Okey, fungsi batang pokok kelapa sawit adalah untuk mengangkut air dan mineral yang dinamakan sebagai sistem vaskular bundle. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang daun kelapa sawit. Pelepah lengkap pada daun kelapa sawit hendaklah adanya, yang pertama ialah pelepah daun, yang kedua ialah tangkai daun dan yang ketiga adalah helaian daun. Okey, ini adalah contoh daun kelapa sawit. Di bahagian pangkal pelepah terbentuknya dua baris yang tajam, duri yang tajam dan keras. Luas daun meningkat secara progresif pada umur sekitar 8 hingga 10 tahun. Daun kelapa sawit berwarna hijau. Susunan daun kelapa sawit berbentuk susunan majmuk. Susunan ini merupai seperti susunan pada tanaman kelapa. Panjang pelepah boleh mencapai 7 hingga 8 meter. Seterusnya ialah jumlah daun pada setiap pelepah boleh mencapai sebanyak 250 hingga 400 helai daun. Pengeluaran daun pelepah selama 1 tahun boleh mencapai 20 hingga 30 pelepah. Seterusnya ialah pelepah pada pokok kelapa sawit disusun dalam 8 lingkaran dan pengeluaran pelepah yang tinggi berlaku pada kawasan yang subur. Jadi hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan bunga jantan. Okey, bunga jantan ni dia dah jatuh. Jadi kita orang kutip. Okey, bunga jantan ni sebenarnya dia ada pedangkel yang lebih panjang ke sini. Dan bunga jantan dia berbentuk jejarum macam ni. Jejarum dan memanjang. Okey, setiap satu ni dia ada beribu bunga di dalam. Jadi apabila bunga jantan ni sudah sedia untuk pendebungaan, dia akan mengeluarkan satu bau yang semerbak. Jadi selain daripada itu juga, bunga jantan dan bunga betina ni dia dihasilkan pada waktu yang berbeza. Biasanya bunga jantan dulu akan keluar, baru bunga betina. Oke, thank you guys, itu saja dari saya.
Hai, selamat petang. Saya akan menceritakan tentang bunga betina kelapa sawit. Perbungaan kelapa sawit ini berbentuk bulat ataupun spadix. Panjangnya boleh mencecah sehingga 45 cm. Seperti mana kita tahu, kelapa sawit boleh berbuah sebanyak 4 hingga 8 tandan. Jadi, satu tandan perbungaan kelapa sawit ini boleh menghasilkan sebanyak 2,000 bunga. Tempoh bagi bunga betina untuk melakukan proses pendembungaan adalah selama 3 hingga 5 hari. Dalam proses pendembungaan ini, kita boleh nampak bunga betina ini akan menukar warnanya dari kuning ke warna keunguan. Selain daripada bunga betina dan jantan, kelapa sawit juga boleh menghasilkan bunga hermaphrodite, di mana bunga betina dan bunga jantan akan berada pada tandan yang sama. Bunga ini boleh melakukan proses pendembungaan sendiri walaupun proses pendembungaan berlaku dan ia berbuah, buah tersebut tidak akan mempunyai apa-apa nilai komersial. Hai, nama saya Chomisan. Sekarang saya akan terang tentang buah kelapa sawit. Mari ikut saya. Ini adalah buah tandan segar kelapa sawit yang dipotong oleh pekerja dan seterusnya berkumpul dalam traktor. Biasanya, warna kulit buah akan tukar dari hitam ke warna kemerahan apabila matang. Ini adalah biji buah kelapa sawit. Seterusnya adalah anatomi buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit mempunyai 4 lapisan. Yang pertama adalah esokarp, iaitu bahagian kulit buah yang licin dan berwarna kemerahan apabila matang. Kedua adalah mesokarp, iaitu sabut buah. Biasanya bahagian ini akan dibuat sebagai minyak kelapa sawit sebab ia mengandungi banyak minyak. Yang ketiga adalah endokarp, iaitu cakar yang melindungi inti. Terakhir adalah endosperm, kita juga panggil kernel. Ia juga boleh dibuat sebagai minyak kernel. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih untuk menontonkan video ini. Bye. Assalamualaikum, hai. Okay, seterusnya saya akan menerangkan kepada anda semua tentang botani akar kelapa sawit. Sebelum itu saya akan berkongsi dengan anda semua fungsi utama akar kepada pokok. Okey, fungsi utama akar kepada pokok ialah tempat untuk penyerapan nutrien dan juga air untuk tumbuh saraf pokok. Seterusnya ialah akar pokok dapat memberikan sokongan kepada pokok untuk terus berdiri tegak. Okey, seterusnya kita akan terus kepada sistem akar pokok kelapa sawit. Akar pokok kelapa sawit ialah bersistem akar serabut. Sekarang kita dapat lihat bahawa akar kelapa sawit ini bukannya tunggal ya, ataupun tunggal dan terus menegak ke dalam. Kita dapat lihat akar pokok kelapa sawit ini ialah akar serabut. Okey, akar pokok kelapa sawit ini terdiri daripada peringkat primer, sekunder, tertiary dan quaterner. So, tempat bahagian akar yang paling aktif penyerapan air dan nutrien ialah bahagian akar quaterner dan tertiary. Jadi akar kelapa sawit ini juga penyebaran akar kelapa sawit ini kita dapat dikenal pasti oleh pengembangan kanopi pokok. Jadi di mana hujung kanopi pokok itu, di situlah penghujung akar pokok kelapa sawit. Jadi hal ini membantu kita untuk strategi untuk kita membuat pemajaan kepada pokok kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih again kerana sudi menonton video kami hingga ke akhir. Dan tidak lupa juga kepada Dr. Azim kerana sudi mengajar kami dan mencurahkan segala ilmu
yang doktor bagi selama 1 sem ni. Okey, terima kasih geng. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.